Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, hari ni saya nak buat sikitlah soalan contoh soalan akhir tahun. Saya tak pernah buat sebelum ni. Jadi saya nak buat untuk korang. Kita ada satu bab lagi, bab indeks. Tapi saya nak tengok dalam soalan ni, adakah soalan indeks tu jadi soalan wajib ataupun jadi soalan pilihan dalam periksa akhir tahun korang nanti. Okey, jom kita tengok sama-sama. Okey, so kita buat satu per satu. Okey, kalau korang nampak kat kertas satu ni dia bagi masa 2 jam. Okey, nampak dia bagi masa 2 jam. Berapa soalan? Kertas satu ada 25 soalan untuk kertas satu selama 2 jam. Jadi kita tak mungkinlah akan habiskan hari ni. Kita tengok berapa banyak kita boleh habiskan. Kalau kertas 2 jam 30 minit. Tetapi kita ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Kalau tak salah rasa, bahagian A semua kena jawab. Bahagian B pun semua kena jawab. Bahagian C, bahagian B kena jawab 4 soalan. Bahagian C kena jawab 2 soalan. Nantilah kita tak buat lagi lah bahagian C tu. Kita fokus soalan paper 1 dahulu. Okey, jom tengok soalan yang pertama. Okey, saya nak minta korang bacakanlah soalan pertama. Afi, bacakan soalan pertama Afi. Dari jadual satu tu. Baca je. Baca yang ayat je. Jadual satu menunjukkan keputusan ujian matematik tambahan bagi 3 kelas A, B dan C. Kelas manakah yang mempunyai pencapaian terbaik? Beri sebab untuk jawapan anda. Kelas manakah yang mempunyai pencapaian yang terbaik? Okey, ni kita ada belajar soalan bahagian ada yang sisihan piawai yang kita dah belajar hari tu. Okey, jom kita tengok macam mana kita nak dapatkan. Ni tak ada kira pun. Korang hanya buat ni saja. Tengok je bandingkan. Okey, pertama sekali perbandingan korang tengok min markah dia. Okey. Okey, tengok min markah dia. Okey, saya nak tanya korang, min markah dia macam mana? Apa pendapat korang tentang min markah dia? Kau nampak markah dia tu macam mana? Dekat-dekat ke? Macam berbeza sangat ke? Jauh sangat ke? Cuba bagi. Dekat-dekat. Dekat-dekat. Okey. So, dia punya min tak jauh beza. Dekat-dekat. Jadi, kita tak boleh buat perbandingan dari segi dia punya min. Sebab dia punya min tu markah dia dekat-dekat. Okey. So, sekarang ni kita bandingkan. Okey, dia punya sisihan piawai. Okey. So, kalau korang tengok dia punya sisihan piawai, korang nampak dia punya perbezaan yang ketara antara satu sama lain. Okey, dan kita ada yang paling kecil 2.2, yang paling besar 2.4. Okey, bila nak memilih jawapan untuk markah ni, kita kena pilih jawapan yang mempunyai sisihan piawai yang paling kecil. Sisihan piawai yang paling kecil. Okay, apa makna sisihan piawai yang paling kecil? Kalau dia mempunyai sisihan piawai yang paling kecil, bermakna markah pelajar-pelajar dalam kelas ni, dalam kelas A ni, markah dia dekat-dekat. Markah dia dekat-dekat. Contoh, 80 markah, 81 markah, 79 markah, 80 markah, 81. Nampak? Markah dia dekat-dekat, tak jauh.
tu masuk sisihan piawai yang kecil. Okey, jom tengok jawapan. Macam mana dia tulis jawapan. Tu dia jawapan dia. Okey. Nak minta, okey Afiq bacakan. Yang warna biru. Min markah setiap kelas adalah lebih kurang sama. Namun kelas A mempunyai sisihan piawai yang paling rendah. Ini bermakna markah-markah kelas A adalah bertaburan hampir dengan min markah. Maka kelas A boleh dikatakan mempunyai pencapaian terbaik. Nampak? Tadi saya dah terangkan dah. Korang masa dah kata min, kita tak boleh nak buat perbandingan sebab dia adalah lebih kurang sama. So, sisihan piawai paling rendah adalah kelas A kerana dia mempunyai markah yang hampir sama dengan min markah. Maksudnya markah dia orang ni dekat-dekat 80.3. Tak jauh. Jadi kita akan pilih kumpulan ataupun kelas A. Kerana kelas A mempunyai markah sisihan piawai yang paling rendah iaitu 2.2. Okey. Ini tak perlu kira, korang kena buat ayat. Jadi korang dah tahu dah. Kalau min tak boleh dibandingkan, korang kena tengok sisihan piawai yang paling rendah. Okey, ini cara buat jawapan nombor 1 dan dia bagi markah, nampak tu 2 markah sahaja. 2 markah pun amat penting kat sini. Macam mana dapat 2 markah tu? 2 markah tu yang pertama dekat min ni. Okey, dekat min. Ini adalah 1 markah. So yang kedua dekat sisihan piawai. Okey. So korang dapat 2 markah. Okey, jom tengok soalan seterusnya. Okey, Afiq Aiman, tolong bacakan soalan nombor 2. Afiq Aiman? Afiq Aiman? Okey. Afiq Zakwan, bacakan soalan nombor 2, Afiq Zakwan. Alah, sesuruh baca. Okey, sesuruh baca je, jangan risau, bukan nak suruh buat. Soalan nombor 2, rajah tu. Rajah 2 menunjukkan suatu parabola, nyatakan dengan sebab sama ada parabola ini ialah satu fungsi atau bukan. Adakah dia suatu fungsi atau bukan? Okey, kalau kita tengok tu parabola tu dia punya tapak dia berada pada paksi Y. Okey, sekarang ni kita nak pastikan sama ada dia fungsi atau tidak. Tak ada pengiraan. Okey, jom kita tengok jawapan dia. Okey, Hafiz Zakwan, bacakan jawapan dia. Hafiz Zakwan, bacakan jawapan. Lama saya tunggu. Wawan? Parabola ini bukan satu fungsi sebab setiap nilai objek X mempunyai 2 nilai imej Y, iaitu parabola ini ialah hubungan 1 kepada banyak. Okey. Panggil Wawan baru jawab ya. Okey. Kalau korang tengok dalam AddMath, dia tak boleh hubungan 1 kepada banyak. Okey.
Okey, kita tengok. Jom kita buka balik. Jom kita tengok balik buku teks. Okay, kita tengok balik buku teks Yang bahagian pertama kita ulang kaji. Okay, kita tengok yang bahagian pertama iaitu fungsi. Okay. Okey, ni. Hubungan ini adalah fungsi kerana setiap objek mempunyai satu imej sahaja walaupun unsur 22 tidak mempunyai objek satu kepada satu. Yang kedua, hubungan ini bukan fungsi sebab dia tidak memenuhi syarat iaitu objek hanya mempunyai satu imej sahaja. Objek. Hubungan ini bukan fungsi kerana tidak memenuhi syarat fungsi iaitu setiap objek hanya mempunyai satu imej sahaja. Perhatikan 18. Dia mempunyai dua imej. Okey. Hubungan ini bukan fungsi kerana tidak memenuhi syarat fungsi iaitu setiap objek mesti mempunyai satu imej. Pastikan 9 tidak mempunyai imej. Hubungan ini adalah fungsi kerana setiap objek mempunyai satu imej sahaja walaupun unsur 10 tidak mempunyai imej. Objek. Okey. Jadi syarat dia, kita kena tahu yang syarat dia setiap satu objek mesti mempunyai satu imej. Setiap satu objek mesti mempunyai satu imej untuk membolehkan dia mempunyai menjadi fungsi. Okey, cuba tengok contoh nombor 2 ni. Ni macam soalan tu, tengok yang C tu. Nampak tak soalan dalam buku teks korang yang C ni? Graf ini bukan fungsi kerana apabila diuji dengan garis mencancang ni, dia buat garis mencancang ni, garis itu memotong 2 titik pada graf. Memotong 2 titik pada graf. Dia nak ceritakan kat sini, satu objek, okey, katalah nombor 2, dia berkongsi 2 imej. Okey, tadi kita dah bagi tahu fungsi mesti satu objek dia mempunyai satu imej. Satu objek mestilah mempunyai satu imej. Dalam kes ni satu objek dia mempunyai 2 imej. Okey. Sebab itulah penerangan jawapan ni parabola ini bukan fungsi sebab setiap nilai X mempunyai 2 nilai imej. Dia kan kena ada 1. Sekarang ni dia ada 2. So sebab parabola ni ada 1 kepada banyak. Okey, kalau banyak kepada 1 boleh sebab setiap objek mesti mempunyai satu imej. Itu merujuk kepada fungsi. Okey, tengok nombor 3. Okey, Daniel, bacakan soalan nombor 3. Daniel? Daniel? Aduh, korang ni tak ada bunyi pula dah. Dia, bacakan nombor 3 dia. Dia Ilman. Bacakan nombor 3, saya suruh bacakan saja. Aduh, korang ni. Aduh, korang ni saya suruh bacakan apa cerita. Korang ni senyap je. Saya nak baca saya. Tak apa, nanti dulu Faris, nanti akan sampai turn kau. Dah. Bacakanlah Faris. Turn kau pun. Nombor 3.
Satu hubungan diiktiraf oleh pasangan tertib 1, 1, 2, 2, 4, 3, 6, 4M. Tentukan nilai M dan nyatakan domain dan julat hubungan ini. Okey, orang yang tak baca ni saya anggap korang buka je tapi korang tak masuk So ni hari ni hari Jumaat Tak apa, kita jumpa kat akhirat. Okey. So saya suka buat macam ni. Okey. Kalau saya suka buat macam ni. Okey, tengok. 1, 2, 3, 4. Okey, 2, 4, 6, M. Okey. 1 dia kepada 2. 2 kepada 4. 3 kepada. Okey, korang cuba tengok betul-betul. Okey, siapa boleh bagi tahu saya? Apa hubungan domain ni dengan kodomain? Cuba tengok betul-betul. Apa hubungan antara satu sama lain ni? 1 dia jadi 2. 2 dia jadi 4. Darab 2. Darab 2 bermaksud M 8. Yes, 4 darab 2 dapat 8. Nampak? Okey. So, 2 markah lagi kita dapat. Okey. Ada soalan tak untuk yang tadi? Tak ada Tak ada Okey, saya teruskan. Okey. Maklumat di bawah adalah berkaitan dengan fungsi F dan fungsi G. Cari nilai A dengan nilai B. Okey, ini kita panggil fungsi gubahan. Saya tahu kalau saya suruh buat habislah. Habislah korang. 3 markah kat situ. Okey. Saya nak tanya kat korang. Antara fungsi A, B dengan C, yang mana yang kita boleh gunakan untuk memulakan soalan ni? Yang mana kita boleh gunakan? Ikut. Ya, apa dia? C. C, yes. Tu yang pertama sekali untuk korang memulakan soalan fungsi tu. Korang kena tahu yang mana korang boleh gunakan untuk membuat jalan kerja. So, korang tahu. Sekarang dah tahu yang kita nak mulakan dengan C. Tak payah guna tanda tu dah. Buat macam ni je. Ingat jalan kerja yang saya tunjuk tak sama dalam buku teks ataupun buku rujukan. Kalau sama tu maksudnya dia orang tiru salah. Okey. Okey. Memang saya yang buat jalan kerja ni sendiri. Alright. Okey, next. Siapa ingat? Agak-agaknya lah saya kena buat apa yang step seterusnya? Siapa ingat dia nak cuba? Nak bagi tahu saya apa dia? Tak ingat dah. Kena buat kurungan. Okey, tengok betul-betul. Tengok betul-betul. Yang saya panggil tadi tu diam tu. Okey, ingat GX ni mewakili X. Okey, bermakna kita kena ambil di atas Fx. Kita kena ambil di atas Fx. Fx bersamaan dengan X tambah B. Okey, tulis dulu X tambah B. Okey. Fx, kenapa? Sebab sekarang ni ini adalah Fx. X tambah B. Okey, soalan saya pada korang. Tempat X nak gantikan dengan apa? GX. Ya, gantikan dengan GX. Okey, let's go.
Alright. Sampai sini faham tak? Ada soalan tak nak tanya? Sampai sini dulu. Okey, boleh faham Faham. Faham. Okey, saya teruskan Okey, tempat GX tu ni dia. Gantikan. Alright. Okey, ringkaskan. Okey, ringkaskan. Jangan bawa ke sebelah Jangan bawa ke sebelah. Sebab ini kita panggil perbandingan. Okey, perbandingan. Okey. Okey, sampai sini boleh faham? Boleh. Okey, boleh Okey. Okey, sekarang saya letak atas dan bawah. Jangan ni, sebab ini kita panggil perbandingan. Okey, bandingkan atas dengan bawah. Bermakna 5 tambah B sama dengan 15. Negatif A sama dengan negatif 3. Jadi B sama dengan 15 tolak 5. B sama dengan 10. A sama dengan 3. Okey, cuba tengok dulu. Okey, ada soalan nak tanya? Sir, Ya. yang FGX ni, X tambah B ni macam mana? X tambah B macam mana? Yang seterusnya. Yang mana? Yang awal ni? Ah. Sebab tu saya kata tadi. Oh, dah jauh baru kau tanya. Okey. Sebab tu bila start satu step tu, saya dah cakap awal-awal, tanya saya awal-awal. Tak apa. Next time kena faham ya Faris. Daripada awal tu tanya. Kau tidak habis ni, semua ni kau tak faham ni. Okey. Kan bila kita buat FGX, kita kurungkan GX. GX yang dikurungkan ini adalah X. Adalah tempat untuk X sebenarnya. Jadi, kalau kita tulis di balik, dia adalah FX. Okey. Jadi FX adalah di atas tu sama dengan X tambah B. Sebab tu saya tulis kat bawah ni X tambah B. Okey, kalau ditulis G F X. Sebuah kurungan. Tempat ni adalah X. Bermakna dia adalah GX. So GX sama dengan 5 tolak A X.
So next step kita kena gantikan tempat X tu pula. Okay, dia faham Baris? Faham. Tadi boleh blur kejap. Okay, lagi yang lain? Tengok. Saya tahu ni ada yang tak faham tapi buat-buat faham ni bahaya ni. Ni soalan ni kategori senang ya. Bermakna biasa sebut senang korang kena dapat 3 markah. Okey, boleh saya teruskan? Boleh. Boleh. Okey, nampak tak? 4 markah. Asalnya dia bagi H songsang. Lepas tu kita nak cari HX. Okey. Ini kita panggil fungsi songsangan. So, kalau kita nak buat HX kepada H songsang, kita songsangkan. Kalau kita nak buat H songsang kembali kepada HX, kita songsangkan juga. Sama juga, songsangkan juga. So, prosesnya adalah proses yang sama. Okey, saya pakai proses dalam buku teks korang lah. Okey, tulis dulu soalan dia. H songsang X sama dengan 3, 2 tolak X. Tempat HX tu gantikan dengan Y. Okey. Naikkan 2 ni ke atas. Okey. Kalau saya akan pindahkan Y ni ke sebelah dahulu. Tapi nanti nampak graf tu tak menarik. Kalau ikutkan skema, korang kena darablah dulu. Jangan pindahkan. Jadi dia akan jadi 2Y tolak XY sama dengan 3. Okey, sampai sini boleh faham? Boleh faham tak sampai sini? Boleh. Okey, confirm boleh faham Alright. Okey, sekarang ni kita nak tinggalkan X sebab tadi dia bagi Y. Jadi kita nak tinggalkan X. Okey, jadi saya nak korang tengok X ni. Negatif ke positif? Negatif. Negatif. Kalau kita nak jadikan dia positif, pindahkan dia ke mana? Ke sebelah. Ke sebelah. Right. Okey. Ingat kita nak tinggalkan X. Jadi yang 3 ni saya bawa ke sini jadi tolak. Yang tu dia akan jadi positif. Ingat kita nak tinggalkan X. Sekarang kita bawakan Y ni ke sebelah. Jadi 2Y tolak 3 perkan dengan Y sama dengan X. Okey, ambil balik jawapan ni. Okey, tempat X tu gantikan dengan HX. Tempat Y tu gantikan dengan X.
Boleh faham tak setakat ini? Okey. Mungkin korang tak percaya. Boleh ke sir? Yang ni songsang balik dapat ni songsang balik dapat ni. Okey, saya tunjuk lain sekali. Daripada sini pula. Daripada sini, saya songsangkan dia balik. Dapat tak jawapan kat soalan tu? Okey, sama juga kita kena tinggalkan X. Bawa ke atas. Kumpulkan X. Faktorkan X. Tinggalkan X. Okey. Kenapa? Sebab kat atas dia negatif. Kalau kau tengok jawapan dia terbalik. Kalau terbalik sebenarnya kau darabkan negatif dia akan jadi 3, 2 tolak Y. So, H songsang X sama dengan 3, 2 tolak X. Sama balik macam atas ni. Tapi kalau korang tanya sir, tinggalkan ni boleh tak? Boleh. Tak salah. Cuma nanti takut cikgu tengok skema tak sama, korang kena fight lah sebab yang ni dengan yang sebulatkan ke atas ni adalah yang sama. Okey. Okey, so nak korang tengok dulu dan tanya soalan pada sir kalau nak tanya. Tengok dulu step by step. Sir. Ya. HX kalau kita letak H titik 2 X boleh? Boleh? Lepas air. Boleh? Boleh. Kalau letak H titik X ataupun H kurungan X sama je. Okey. Okey, lagi ada soalan? Tak faham, cakap tak faham. Nak seulang, cakap nak seulang. Saya bukan nak kejar hari ni. Hari ni korang kena pastikan kita tengah buat soalan PSA akhir tahun jadi kena pastikan faham. Tu yang penting. Ada dua cara saya pernah ajar korang masa awal tahun hari tu. Tapi saya buat cara dalam buku teks ni. Okey. Ada soalan? Semua okey? Okey. Okey confirm Okey. Makin kurang orang ni. Tu lah betul. Okey. Sepadam yang ni sebab yang ni setakat nak tunjuk je. Okey. Ambil balik yang soalan tadi. Yang jawapan kita buat tadi. Soalan ni A salah, B pun salah. Settle. A salah, B pun salah. Okey. Dia bagi ni.
Bermaksud tempat HX ni gantikan dengan negatif 4. Tu je. Ada siapa-siapa nak sambung? Ni biasalah buat macam form 3 dulu. Ada siapa-siapa nak sambung? Tak nak sambung? Nak buat sir? Okey, silakan. Sama dengan negatif 3. Negatif 3 ni. Faris. Entah kenapa hari ni nak tulis macam teruk betul. Nak tulis X je. Betul lah. Okey, sambung sebelah. Negatif 4X tolak 2X dapat berapa? Okey, pindahkan negatif 6 tu ke sebelah jadi bahagi. Okey. So X korang dapat satu per 2. Okey. Okey, boleh faham semua? Dari mana dapat 1 per 2 tu? Boleh? Boleh? Boleh. Okey, alright. Bila saya bagi peluang mencuba tu, beranikanlah diri mencuba. Okey. Pak markah lagi. Pak, betapa pentingnya soalan awalan ni untuk kita dapatkan markah semaksimum yang boleh. Untuk soalan yang awalan. Kalau soalan awalan ni kita gagal dapat markah semaksimum yang boleh, tu yang peluang untuk kita dapatkan markah yang baik dalam ADMAT. Susahlah. Okay. Of course lah kalau korang berjaya dapat ADMAT A masa form 4 ni, dia memudahkan korang masa form 5 lah. Tapi kalau korang setakat lulus pun okey dah sebenarnya. Okay, tapi jangan kata berpuas hati dengan lulus, tak. Cuba kita dapat yang terbaik lah. Okey, selesaikan persamaan kuadratik ini. Ya, saya tahu korang tahu guna kalkulator. Macam saya cakap sebelum ni, kalau dalam ADMAT, jalan kerja adalah penting. Okey, jalan kerja adalah penting. Yang ni yang kita kena buat darab silang tu. Okey. Siapa yang belum hilang ingatan dan dia nak cuba dapat buat darab silang? Okey, di mana? Jawapan kat bawah ni mestilah sama dengan negatif 9x. Okey, siapa nak tunjuk kehebatan dia buat darab silang ni? Kalau dia boleh buat, saya boleh cakap dia boleh dapat A lah nanti ADMAT.
Biasanya anak Malaysia yang tahu buat darab silang dan cemerlang ni, biasanya orang tu akan dapat A at Mac. Hari Jumaat ni. Ada siapa yang nak try. okey, silakan. Tinggal 10 orang termasuk Sir. Hai. Okey. Okey. Alright. Okey, betul lah tempat dia. Okey. Terus buat hasil dah hasil. Okey, X. Alright. Okey, betul. Bila jawapan negatif, kita tahu kita kena tolak. Negatif tu letak dekat kita tahu 10 tolak 1 dapat 9. Tapi jawapan dia adalah negatif 9. Okey? Kita tahu tolak, tapi negatif tu kita letak kat mana? Dekat yang kecil ke kat yang besar? So dalam kes ni saya pernah cakap banyak kali dah, kalau jawapan negatif letak dekat nombor yang besar. Okey, bila letak negatif kat sini, negatif kena letak kat sini. Kenapa? 1 kali 2, 2. Negatif kali positif, negatif. Okey. So, Syami dah buat ikut syarat yang dikehendaki. Okey. Ni Syami yang buat tadi kan? Betul Betul lah Syami? Betul. Okey, tahniah Syami. Anda akan menjadi salah seorang pelajar yang bakal mendapat A at Mac. Dalam SPM nanti. Amin. Amin. Tak nak amin ni? Amin. Biasa ada seorang tu tolong aminkan untuk kau. Tadi je tak nak aminkan lah. Okey. So, kita nak dapatkan nilai X. Syami boleh sambung tak? Syami? Alright. Okey. Ingat kalau masa seajar ni sebanyak kali cakap penting. Penat saya cakap penting tu. Mungkin kan bila korang saya tak pastilah ke sekolah ke tempat lain ke, orang kata tekan kalkulator je senang. Okey. Negatif 1/5. Okey, 2. Okey, serasa budak Samta lama dah tak ada orang dapat admit A. Betul ke? Korang tahu ke? Faris dengan Syami? Tahu tak? Faris, Syami? Serasa budak Samta lama dah tak ada orang dapat admit A. Tak tahu. Serasalah. Dulu pun pernah saja seorang budak Samta, budak tu lah dapat admit A. Sekarang dia jadi accountant dah. Okay. Alright. Persamaan kuadratik PX kuasa 2 tambah QX tolak 7. Okay, jap sebelum tu ada siapa-siapa nak tanya yang A tu? Boleh siapa-siapa nak tanya ni, sila belajar dengan Syami. Syami boleh buat tuition pula untuk ajar teknik ni. Ya Syami? Kau charge lah RM30, RM15 bagi kat Sir. Okay. Boleh tanya Sir, kalau tak faham, nanti kita mungkin boleh buat satu kelas khas untuk ajar teknik ni. Bukan saya cakap sekarang ni korang tengok untuk SPM siapa-siapa yang ada cita-cita nak sambung nanti masuk matrik, nanti masuk bidang sains, belajar matematik lagi. Kalau ambil akaun ada matematik. Inilah dia. Korang akan tengok lagi benda ni lagi.
Tapi waktu tu jalan kerja korang kena tunjuk lagi ganas. Okey? Okey, tak takut. Okey. Okey, soalan B. Tak ada soalan saya teruskan. Okey, persamaan kuadratik P X kuasa 2 tambah Q X tolak 7 sama dengan kosong. Dengan keadaan P dan Q ialah pemalar. Mempunyai dua punca yang sama. Dua punca yang sama. Dua punca yang sama. Dua punca yang sama. Apa benda tu? Alamak, apa benda ni? Dua punca yang sama, sir. Saya tak ingat dah apa-apa. Dah hilang ingatan lah, sir. Saya tak hilang ingatan. Korang hilang ingatan. Apa dia ni? Okey. Biasa buka balik ingatan korang. Korang ingat tak benda ni? P kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong. B kuasa 2 tolak 4 AC kurang daripada kosong. B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Yang mana yang menunjukkan dua punca yang sama? Yang atas ke, tengah-tengah ke, yang bawah sekali? Yang mana satu? Oh, seorang pun tak ingat ni. Saya yang jadi gila. Yang bawah sekali. Yang bawah sekali. Okay. Alright. So, next kita kena tulis bentuk arm. Ni bentuk arm. Okay. Bila kita buat ni, kita buat perbandingan dengan yang atas. Okay. A sama dengan P. B sama dengan Q. C sama dengan negatif 7. Okay, ambil yang bawah sekali iaitu B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. B ialah Q kuasa 2. Tolak 4A adalah P, C adalah negatif 7. Ringkaskan. Q kuasa 2 tambah 28P. Okey, soalan dia ekspres P. Maksudnya kita kena tinggalkan P sahaja. Pindahkan Q kuasa 2 ke sebelah. Negatif. Okey, pindahkan 28 ke sebelah. Jadi negatif Q kuasa 2 perkan dengan 28. Okey, kejap saya nak adakah jawapan dia ada ringkasan lagi tak? Saya nak tengok ringkasan. Oh, tak ada jawapan. Ada. Tu dia, nampak tu jawapan dia sama Negatif Q kuasa 2 tolak 28. Okey. Hebat orang yang buat tu. Okey, ada soalan? Boleh tengok dulu, lepas tu boleh tanya. Okey, kalau korang tanya nanti dah habis kelas ni ada masa, janganlah anak cakap ada masa, kena ada masa. Tengok balik, lepas tu ambil masa untuk buat balik. Bukannya nak buat sampai semua sekali. Buat setakat mana yang 5 soalan ke, kita dah buat sampai nombor 6, buat balik. Dia macam seolah-olah kita menghafal. Nanti kalau korang tak nak buat secepat mungkin sebelum kelas minggu depan,
korang dah menambah bala pada korang. Di hari Jumaat yang indah ni. Korang tambah bala, lagi banyak benda lagi korang kena belajar, lagi banyak lagi korang tak ingat. Korang jangan main-main benda ni memang pernah berlaku pada dulu masa form 4 memang punya admit memang teruk. Nak recover balik masa form 5, punya mat dia yang bagus. Tapi sebab nak recover balik, tunggu form 5 barulah boleh dapat A. Nak belajar balik semua. Kenapa form 5 boleh dapat A? Sebab belajar balik betul-betul masa form 5 dulu punya. Yang form 5 saja. Lepas tu bila nak ambil periksa percubaan, saya tak dapat A dah balik. Sebab saya punya form 4 teruk. Tapi SPM saya dapat A balik sebab saya recover balik. Tapi nak recover balik bukan senang ya. Korang masih form 4. Jangan tunggu lama-lama. Okey, ada soalan tak untuk B? Ada soalan tak? Tak ada ke? Tak ada, saya nak teruskan. Tak ada Okey. Dia mudah je. Sekarang bendanya ada dalam video. Handphone sentiasa ada kat tangan korang. Esok kalau nak pergi mana-mana, mak ayah nak bawa korang pergi mana-mana, duduk dalam kereta tu, ambil tengok satu soalan video. Kalau faham, ambil satu video, fahamkan satu soalan lagi. Kalau faham, ambil satu soalan lagi. Dalam kereta kita boleh tengok video saja. Cuba buat amalan yang macam tu lah. Okey. Kalau korang nak rasa, biasanya subjek lain, kimia, bio, fizik, mat, agama. Kalau mat korang boleh dapat A, sejaminlah subjek lain pun korang boleh dapat senang-senang markah yang baik. Itu biasa. Biasa jumpa anak murid kalau mat A, biasalah subjek lain pun dia akan dapat A dengan banyak. Okey, biasa. Sebab itulah banyak orang dia pulun mat. Okey, seterusnya. Okey, Farisha, tolong bacakan nombor 7. Diberi titik A 23, B 56, C 610 dan D XY ialah bucu-bucu bagi segi 4 selari ABCD. Cari koordinat di titik D. Segi 4 selari ABCD. Okey, cari koordinat titik D. Banyak cara korang boleh buat ni. Okey. Kalau segi 4 selari, okey. Okey, kalau korang tak nak buat teknik lukis, korang tak nak buat teknik kiraan, korang boleh lukis. Lakarkan. Ni pun satu bentuk jalan kerja Okey, lakarkan. Semua positif kalau semua positif. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, sekarang plotkan. Kat mana yang patutnya? 2, 3. Kurang kat sini. 5, 6. Kat sini.
6/10. 6/10 kat sini. Okey. Kita nak dapatkan bentuk segi empat selari. Sekarang kita cuma dapat bentuk ini sahaja. So mana satu lagi titik tu akan berada? Nampak sukar juga Okey, dia banyak kemungkinan Okey, jom kita tengok jawapan dia. Saya nak tengok dia bagi jawapan yang mana satu. Okey. Kalau korang tengok jawapan dia, dia pakai titik tengah. Okey, selain pada pakai lukisan, korang akan pakai titik. Kenapa? Macam mana korang tahu tu titik tengah? Sebab ini, okey, katalah titik tengah dia kat sini. Titik ni dengan satu lagi titik katalah di sini akan berkongsi titik tengah yang sama. Okey, tak apa. Sekejap. Okey, saya lakarkan bentuk yang lain pula. Okey, ini segi empat selari, contoh segi empat selari. Okey. So, dia akan berkongsi titik tengah yang sama. Dia akan berkongsi titik tengah yang sama. Okey. Sebab itulah kita kena cari. Kalau katalah A, B, macam kita lukis tadi, okey, saya patah balik. Okey, kenapa? Sebab saya nak pakai titik tengah ni supaya senang nak bandingkan. Okay, yang ni tadi kan 2, 3. Yang ni tadi kan 6/10. Yang ni 5, 6. Okey. So, kita cari titik tengah 2, 3 dengan 6, 10. So, titik tengah untuk A, C. Okay, A, C. 6 tambah 2 bahagi 2. 10 tambah 3 bahagi 2. Okay, so yang ni korang akan dapat 4 dengan 13/2. Betul tak? Betul Betul tak titik tengah tu? Betul. Betul Sekira tu betul Okey. Okey, sekarang ni kita dapat titik tengah. So bermakna titik tengah untuk B dengan D adalah sama dengan di atas. Okey, kita tak tahu yang ni. Kita labelkan dia XY. Bermakna X tambah 5 bahagi 2 sama dengan Y tambah 6 bahagi 2. Okey, titik tengah dia yang atas tu iaitu 4
13/2 sama dengan X tambah 5 bahagi 2 Y tambah 6 bahagi 2. Okey, yang X tu X tambah 5 bahagi 2 sama dengan 4. Okey, yang ni kita darab. Jadi X tambah 5 sama dengan 8. X sama dengan 8 tolak 5 sama dengan 3. Okey. Ini pula Y tambah 6 bahagi 2 sama dengan 13/2. Okey, ini kita darab silang. Saya rasa tak darab silang pun tak apa sebab nanti kita kena potong, boleh potong je 2 tu. Okey. Tapi kawan dah biasa buat je. Ni dapat 26. So 2 ni pindahkan balik ke sebelah. 26 bahagi 2. So Y tambah 6 sama dengan 13. Kan saya cakap kalau 2 ni boleh potong je sebab sama. So Y sama dengan 13 tolak 6. Y sama dengan 7. Bermaksud koordinat dekat sini adalah 3 kat sini 3, 7. Jawapan dia adalah 3, 7. Koordinat D. Okey, jom tengok jawapan. Nampak tu 3, 7. Okey. Okey, boleh tengok dulu. Nanti nak boleh tanya soalan lepas ni. Kita dah nombor 7. Okey, ada soalan nak tanya? Ada siapa-siapa nak tanya? Tak. Tak ada, okey Sir, Jap. yang tu formula apa sir? Lupa. Formula titik tengah. X1 tambah X2 bahagi 2 Y1
tambah Y2 bahagi 2. Tapi korang kena ingatlah, segi 4 selari, kalau kita buat dua bucu, dia berkongsi titik tengah yang sama. Okey, boleh? Daniel? Boleh. Okey, tak ada soalan lain saya teruskan. Okay, cari persamaan garis lurus yang berserenjang dengan garis lurus Y sama dengan 1/2X tambah 5 dan menyilang garis itu pada titik 26. Alright. Siapa ingat? Kalau dia sebut perkataan serenjang, kita nak guna apa? Kalau dia sebut berserenjang, kita nak guna formula apa? Siapa ingat? Formula apa kita nak guna kalau ada tulis perkataan serenjang? Takkan seorang pun tak ingat. M1, M2 je sir. Yes. M1, M2 sama dengan -1. Okay, yang ni satu lagi masalah korang ni. Kadang korang tahu tapi korang takut untuk bagi tahu ataupun mencuba. Ni penting dalam periksa nanti korang tak boleh ragu-ragu. Inilah formula dia. So biasakan diri. Ni banyak kali dah ni saya sebut ni. Bermakna daripada formula Y, daripada persamaan Y 1/2X tambah 5, kita akan dapat M kat situ. Okey, berapa nilai M? Berapa nilai M? Berdasarkan 1/2. 1/2. yes, 1/2. 1/2. Lepas tu baru buat M1, M2 sama dengan -1. Masukkan 1/2. Pindahkan 1/2 ke sebelah. So nanti korang akan dapat -2. Okey, ingat yang sebagi ni masih senang. Dia bermain dengan asas sahaja. Saya tak pastilah, biasa kalau sekolah ada periksa sekolah ke percubaan lagi mengarut-ngarut. Alright. Kita nak buat persamaan. Formula apa kita nak guna? Yang bermula dengan Y tu. Formula apa tu? Bermula dengan Y. YMX. Wah, Sama bukan. Bukan itu. Bukan. Y tolak Y1. Yes, Y tolak Y1. Lagi? Syami? Sama dengan X tolak X1. M, X tolak X1. Okey. Y sama dengan MX tambah C tu boleh guna, boleh. Boleh, tapi kita tak sesuai digunakan dalam ADMAT. Tapi boleh guna. Boleh. Cuma saya tak pastilah kalau orang periksa macam mana, tapi kalau takkan, kenapa takkan guna yang ni, sebab dia kena cari C. Yang ni tak payah cari C, korang masukkan saja. Ni titik ni iaitu 26, masukkan je. M dia tadi korang dapat -2, X tolak 2. So Y tolak 6 sama dengan -2X tambah 4. Y sama dengan -2X tambah 4 tambah 6.
So Y sama dengan negatif 2X tambah 10. Mana kakak? Bambang mana kemarin bawah? Baris bawah mana? Ni. Okey. Tak percaya? Jom tengok. Boleh ke guna ini? Okey. Masukkan masukkan M. Masukkan 26 tu. So negatif 4. So 6 tambah 4 sama dengan C. C sama dengan 10. So Y sama dengan negatif 2X tambah 10. Okey, sama je jawapan dia. Okey, macam inilah terpulang pada korang lah. Okey, masa bila kita gunakan Y sama dengan MX tambah C dekat sini. Kalau korang tengok tadi saya gunakan. Saya biasa gunakan untuk pembandingan sahaja. Saya takkan gunakan untuk buat persamaan. Sebab dalam otak saya sekarang ni, saya hanya stickkan nak cari persamaan guna ni. Okey. Sebab saya dah set. Otak saya macam yang ni. Kalau tidak dia bercampur aduk. Korang pun tak tahu nak guna mana satu. Okey. Cuba tengok. Kemukakan soalan. Okey, ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Tak ada sir. Tak ada. Tak ada ya? Okey. Saya rasa soalan yang macam ni lah, rasa banyak kali dah kita buat. Itu pakai buku teks. Okey. Imran, tolong bacakan nombor 9. Seekor laba-laba bergerak dalam garis lurus pada suatu satah cerdas ke arah pasi Y. Laba-laba itu adalah sentiasa sama jarak dari titik A dan B. Tentukan titik apabila laba-laba itu tiba di pasi Y. Menarik ni.
Okey. Jom kita lukis. Kat mana 60 dengan 32 tu berada? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Satu, dua, tiga. Okey, kita plotkan 6032. Okey, dia bergerak dalam satu garis lurus. Lepas tu okey, menarik ni. Ni saya sambungkan. Okey. First kali dia dah bagi tahu kat situ. Labah-labah itu adalah sentiasa sama jarak daripada titik A dan titik B. Okey, kita nak cari apa dulu? Sentiasa sama jarak daripada titik A dan titik B. Nak cari apa dulu? Keturunan AB. Keturunan belum lagi. Uish, sabar. Nak cari apa dulu melalui ayat tu? Nak cari tapi kejap lagi. Keturunan tu kita nak cari, tapi kita nak cari ni dulu. Apa yang kita kena cari dulu? Bila disebut tengah-tengah, sama jarak, tengah-tengah, apa maksud tu? Titik tengah. Iya, titik tengah lah. Okey. Dia bukan saja-saja. Disebut perkataan sama jarak. Maksudnya, ayat tu maksudnya titik tengah. Nampak? Dalam AdMath ni, dia saja kenakan korang dengan ayat. Kalau korang tak faham ayat dia, korang tak tahu nak guna formula apa. Padahal formula tu korang tahu formula apa. Tapi ayat dia tu korang kena tahu dulu nak guna gantikan dengan apa. Kalau ayat tu korang tak tahu nak gantikan dengan apa, yang itulah masalahnya timbul. Okey, so labelkan X1, Y1, X2, Y2. Okey, siapa nak tolong selesaikan soalan ni? Titik tengah ni. Cari titik tengah ni. Tak nak pula. Silakan. Siapa tadi tu? Saya. Sila. Okey. X1 ni. Terbalik dia terbaik. Ni X. Yang kau tulis ni Y. Terbalik. 3 tambah 6 bagi 2, 2 tambah 0 bagi 2. Terbalik. Salah susun. Ini 3 tambah 6 patut kat sini. Tersalah tu.
Terus sambunglah, sambung je. Sambung. Kalau jawapan tu dalam pecahan, biar dalam pecahan ya Daniel. Macam X tu saya rasa jawapan dalam pecahan. Baik, 6. 3 tambah 6, 9 lah Daniel. 9/2 kan? Daniel? Ya. Okey, sementara tunggu Daniel buat. Tadi si Faris ada sebut. Kita kena cari apa Faris tadi? Kecerunan. Apa formula kecerunan? Siapa ingat? Pecahan ke perpuluhan sah? Biar dalam pecahan. Daniel, dalam pecahan. Apa formula kecerunan yang lain? Semua kerik-kerik. Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey. Daniel, 2/2 lah Daniel. Dapat berapa? Daniel? Ya. Betul kan tu? 2/2 bukan 4 tu. 2/2 dapat? 1 patutnya. Itu kosong. Ni 2 tambah kosong 2. 2/2 dapat. Oh, ingatkan Kosong lah ni. Boleh tak? Kalau tidak saya tuliskan Okey, kita tulis. Alright, okey. Faris. Buat kecerunan tu Faris. Engkau yang bagi tahu tadi cari kecerunan. Boleh Faris? Boleh sir. Okey, silakan. Saya dah labelkan, tinggal nak ganti je. Negatif 2. Negatif 2/3. Okey. So, 9/2, 4. 4. Lebih kurang kat sini lah. Okey, sekarang saya akan buat satu garis di mana dia kata garis tu akan menuju ke paksi Y. Macam ni. Dia menuju ke paksi Y. Okey, saya dah tunjuk kat situ. So, dekat paksi Y tu, kita tak tahu dekat paksi Y tu kat mana dia akan bersilang. Okey, kita tak tahu lagi kat mana dia akan bersilang. Macam tu. Tak pasti kat mana dia bersilang. Okey.
Cuba korang tengok betul-betul sebelum kita teruskan lagi. Ni 90 darjah ni. Berserenjang. Okey, maksud dia berserenjang. Okey, kita nak guna formula apa bila ada berserenjang? Baru je tadi kita buat. M1. Ya, Afi. M1, M2 sama dengan negatif 1. M1, M2 sama dengan negatif 1. Masukkan yang M tu yang Faris buat tadi tu. Okey. So, M2 sama dengan negatif 1 bahagi negatif 2 per 3. So, M2 sama dengan negatif 1 darab negatif 3 per 2. Jadi, kita dapat selepas kita buat M1, M2 tu, kita dapat 3 per 2. Okey. Last sekali tadi. Kita kena buat persamaan. Kita dah ada titik. Titik ni kita dah dapat. Lepas tu kita ada kecerunan. Kita nak cari persamaan. Okey. Nak guna formula apa tadi? Yang Syami cakap tadi. Nombor 8. Y tolak Y1 Yes. Apa? Y tolak Y1. sama dengan M kurungan X tolak X1. Yes. Okey, masukkan yang kita dapat tadi. Okey. Y dia ni 1. Ini yang Daniel buat tadi. M dia tu 3 per 2. X dia gantikan dengan 9 per 2. Okey, ringkaskan dulu. Okey, Y tolak 1 sama dengan 3 per 2 X tolak 27 per 4. 3 kali 9, 27, 10 kali 24. Okey. Lepas tu pindahkan 1 ke sebelah. Negatif 27 per 4 tambah 1. Okey. Ni persamaan dia nanti kita akan dapat 3 per 2X tolak 23 per 4. Betul tak dapat 23 per 4? Selesaikan ni, betul tak? Betul kan 23 per 4? Betul. Betul Okey, so nampak 23 per 4. Ingat, bermakna kat sini negatif 23 per 4. Sebab pintasan Y dia. Okey, dia nak tentukan titik. Maksudnya, korang kena tulis dia jawapan dalam bentuk koordinat. So, pintasan Y dia adalah X0 negatif 23 per 4. Nampak? Kita ulang lagi apa yang kita dah buat tadi. Okay, saya nak tengok jawapan jap. Nombor 9. Nampak dia guna cara lain, saya guna cara lain. Tapi jawapan dia tetap sama, negatif 23 per 4. Okey, boleh tengok dulu. Okey, beza dengan yang tadi, dia tak bagi titik. Kita kena cari titik dengan menggunakan titik tengah. Sebab ayat yang segariskan tadi. Okey, dah. Lepas tu standard. Bila kita ada dua titik, selain daripada titik tengah, kita akan cari kecerunan. Okey. Dah cari kecerunan, cuba korang lukiskan balik. Dia kata dia lalu tengah-tengah, bermaksud dia berserenjang. So, kita akan gunakan ni. Dan akhirnya, macam mana korang nak dapat titik ni, korang akan buat persamaan. Ada lagi bermacam-macam cara yang korang boleh gunakan. Bila dapat, yang hujung ni adalah dia punya pintasan Y. Di mana dia bersilang pada paksi Y. Okey. Tengok dulu, ada soalan nak tanya? Sir, kalau jawapan dia pakai formula apa? Jawapan? Jawapan apa tu? Jawapan yang sedia ada.
jawapan yang sedia ada pakai formula apa? Yang apa jawapan tadi yang saya tunjuk? Ni, Yang biru. yang biru ni. Tak, yang tadi saya tunjuk nak cek jawapan dia. Nak cari jawapan. Yang mana yang soalan sebelum ni ke? Cuba kau tulis apa dia Haris. Saya tulis semua formula ni. Tak, yang tadi saya tunjuk apa jawapan soalan 9 yang apa yang biru tu, yang Oh, yang tadi. ah Ni dia pakai formula jarak. Dia pakai apa? Dia pakai locus. Locus. Formula locus. Nampak? Formula locus. Locus ni formula dia. Jarak sama dengan punca kuasa 2 X tolak X1 kuasa 2 tambah Y tolak Y1 kuasa 2. Tu locus dia pakai formula tu. Okey, kita jarang guna. Jadi macam tak berapa prefer lah kalau korang nak guna. Tapi kalau korang faham, korang nak guna formula tu. Sebab tu dia kata sama jarak. Bila sama jarak, di formula tu, punca kuasa 2 tu sama dengan punca kuasa 2 tu. Kalau korang faham, nanti dia akan dapat macam ni juga. Yang akhirnya macam ni juga. Di mana korang kena tengok yang hujung sekali tu adalah dia punya pintasan Y. Okay, boleh faham tak? boleh. Okay. Ada soalan lagi yang lain? Saya dah menjawab soalan kau ke Faris? Dah. Okay, yang lain ada soalan? Okay. So sampai nombor 9 lah dulu. Saya rasa cukuplah dulu untuk hari ini. So nampak tak? 1 jam setengah kita mampu buat sampai nombor 9. Sama juga kalau kita kelas bersemuka pun itulah yang kita mampu buat. Untuk siapkan soalan tu kita mampu buat sampai situ. Tak boleh buat banyak-banyak. Sepun tak akan buat laju-laju. Yang penting ialah korang kena cakap dengan sampai mana, fahamkan, baru seteruskan. Fahamkan, baru seteruskan macam tu. Okey. So nanti kita akan tengok lagi cari persamaan tangent kepada lengkung. Nanti saya akan sambung lagi minggu depan. Saya kena lukiskan kat korang dan tunjuk apa itu persamaan tangent kepada lengkung. Nanti kita akan tengok lagi minggu depan, minggu seterusnya. So kita akan sambunglah buat soalan ni sehingga habis. Okey, korang boleh cuba di rumah. Jawapan saya tak boleh bagilah. Nanti korang asyik tiru jawapan je. Buat je setakat mana yang korang boleh. Nanti bila kita bincang, korang tengok setakat mana korang betul. Setakat mana kefahaman korang kalau buat soalan matematik tambahan. Okey, ada apa-apa nak tanya? Tak ada ya? Tak ada, sir. Okey, nanti rajin-rajinkanlah ya tengok video ni balik ya. Okey, bye. Terima kasih semua. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Bisa. Okay.